Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam bahagia, salam pencerahan untuk teman-teman yang berkesempatan bersama dengan saya. Apa khabar saudara Mustafa Ilyas? Doa saya agar anda sentiasa walafiat, saudara Syarul Azam, saudara N Abu Bakar. Hai. Saudara Syah Ibrahim, saudara Zamari Asi, saudara Syukur Jamil. Apa khabar sahabat? Saudara Nur Rashid Hussein, Zek Zul, saudara Muhammad Radhi, saudara Satria Setiawan dari Mengerebu Perak. Yuk. Macam mana? Di Mengerebu, hujan tak? Rasanya panas. Tahu aku yuk. Saudara Bakat Ahmad, apa khabar? Saudara Openg Temung. Itu juga dengan saudara Muhammad Hashim Muhammad Din dari Kemayan, Pahang. Tuan Ismail, Tuan Abdul Rahman daripada Terengganu, Besut Terengganu, Siput Sarawak, Cik Kedua Siput Merah. Laju, Cik Mustafa Cik Sof, Saudara Mas Pana, Puan Nuriza, Saudara Kamal Zaman Johan, Puan Minah, Kak Minah Terengganu, apa khabar Kak Minah, Abdul Rahman, Saudara Etitan. Begitu juga ada Saudara Yusuf Awang, Saudara Nizam Ijam, Nur Liza, Bayi Medan, Warung Purak-Purak, Mudin Kelantan, Lili Seri, apa khabar? Rosinin Kurengot, Azwan Ismail, Kulis Go. Mengah saya ni, Syam Nazri, Hafizi, Asminur, Mas Pana Jaya, saudara Paipon. Alhamdulillah, terima kasih. Kenapa suara tak cantik? Tak tahulah saya. Aduh, hai sekarang ni. Kabut saya, laju saya. Keluarga suara tak cantik kerana mungkin tak pakai ini apa suara okey. Saya minta maaf kerana terlupa nak pakai mic. Minta maaf saya. Selamat malam. Puan Syarifah Hafifah okey tak? Saudara Ramli Karim apa khabar? Saudara Mudin Kelantan, saudara MD Pilo, Tok Baluk dan teman-teman yang tak sempat saya santuni satu persatu, saya mohon maaf. Audio tak clear? Macam mana ni saudara Syam? Saya minta tanya teman-teman, suara okey tak okey sekarang ni? Suara jauh sangat. Macam mana ni? Apa khabar saudara? Suara okey tak okey? Saya tanya, minta bantuan teman-teman. Suara okey tak okey ni? Suara jauh. Aduh, hai Nizam, suara jauh. Dah dekat dah ni, dekat mulut saya ni. Pok Din, Saudara Syahrul Azam, MD Baipelo. Okey, suara Syahrul Azam. Terima kasih. Okey, terima kasih. Itu yang saya nak tahu. Sebab bila tengok kena suara tak sini, saya tadi memanglah suara tu di luar. Mic di luar tadi. Sebab ada sedikit gangguan dalam punya SB. Sebab itu saya katakan saudara, jangan lupa sentiasa like, share dan subscribe. Saudara, sebab bila saudara subscribe itu yang paling penting. Saudara. Dan juga subscribe jugalah. Like, share, subscribe di Instagram. Sebab saya tahu sekarang ni diorang tengah berusaha untuk mengganggu urusan kita, berbicara kita di FB, Facebook. Saudara. Saudara Muhammad Shah. Audio tak kuat pula dah katanya. Aduh, dari Muar saudara Muhammad Shah. Saudara Razali Sapa kata okey. Saudara Ella Hamid dari Kuantan. Saudara Syed Azhar suara okey. Saudara Anggrik Rimba, Puan Anggrik Rimba pun dah okey dah. Itu juga nak saudara Zainal bin, macam mana? Saudara Ahmad Dofi, Awang Yusof di Instagram. Suara okey tak okey ni? Nak tanya itu pula dah. Kerana Instagram pula takut tak okey. Terima kasih saudara. Saudara Abdul Rashid daripada Kuantan, dia kata suara terbaik. Terima kasih saudara. Bila saya tengok laju begitu, saya pun cuba nak menyantuni semua. Bagi saya berterima kasih pada teman-teman yang berkesempatan bersama dengan saya dalam waktu yang sama. Tidak lupa untuk like, share dan subscribe. Juga jangan lupa like, share dan subscribe di Instagram. Ya, saudara Azrul Jalil, saudara Mat Zaki, Nizar Fikri, saudara Zack dan saudara Awang Yusuf. Terima kasih saudara. Baik. Ini perlu saya buat laporan. Orang tak suka pun saya kena bagi laporan juga. Kerana hari ini saudara tanggal 2 Julai, itu hari Sabtu. Dan ini merupakan hari yang ke-833 saudara. Tidak nampak tanda-tanda virus corona ini akan berakhir nampak gayanya. Kerana dari segi laporan yang diberikan kepada saya oleh saudara Rio, memang semalam ada susut tetapi tak banyak. Kemarin 2,867. Tetapi semalam 2,707.
Artinya masih lagi 2,000 lebih. 2,773 warga kita di seluruh negara yang dijangkiti oleh virus corona. Sebab itu saya minta saudara berhati-hati. Dah mencapai angka 4,568,828 orang yang dijangkiti oleh virus corona, saudara. Sebab itu saya ucapkan terima kasih kepada Saudara Rio, Saudara Jamil yang mengantar kiriman untuk perkongsian kita bersama. Saudara Syarifuddin Syahri, stay safe. Make sure, pastikan kita jaga kebersihan diri kita dan sebagainya. Kerana saya lihat sekarang ni, memang ada susut tetapi terdapat peningkatan di 7 buah negeri. Susut di 9 negeri. Selangor meningkat kepada 884. Ingatkan dah kurang dah. Masih lagi meningkat balik. 884. Wilayah Persekutuan susut tapi angkanya 793. Di Sabah juga walaupun susut tapi 135. Di Pulau Pinang memang tak ceroy. Naik balik ke 138. Dan yang paling memang yang saya tak suka tengok iaitu di Perak, saudara. Angka di Perak begitu tinggi, tiba-tiba meningkat kepada 209. Begitu juga di Melaka juga, naik kepada 110. Dan di Negeri Sembilan, walaupun susut, tapi angkanya 155. Itu gambarannya, saudara-saudara. Jadi, ada beberapa negeri yang walaupun ada peningkatan, tapi masih lagi bertahan di bawah 100. Jadi, saya harap saudara semua berhati-hati dan jaga kebersihan, ya, saudara. Saudara Muhammad ini sekarang ni mengarut katanya COVID ni. Saya terpaksa beri laporan. Memang kita rasa mengarut tapi nak buat macam mana saudara? Sebab itu yang Muhammad Menteri Kesihatan dia kata perlu ada suntikan kedua pula dah. Saya pun tak tahu, kita pulangkanlah pada pihak berwajib. Kita ni warga cinta damai saudara. Dalam waktu yang sama, kita meniaga juga saudara. Saya minta maaf, ambil sedikit masa. Kalau saudara ada bahan-bahan yang mau diwawarkan, hubungi Al-Azhar di talian 011 330 41241. Al-Azhar dengan setangi bakurnya dan perfum dari Timur Tengah. Dan juga dengan gula O. Samping itu Siti Farehah masih lagi. Siti Farehah di talian 017 711 4300. Masih lagi dengan dendeng manis Siti Farehah. Harga lama walaupun harga daging dah meningkat, saudara. Ini di Lembah Kelang, jangan lupa Saudara Syauqi 012-357-5703 untuk buah-buah itu dihantar ke rumah anda. Buah-buah yang segar, di samping itu harga di bawah pasaran. Dan akhir sekali adalah Popiah Sira Lady Maria. Jangan lupa sedap, rangup, manis. Sila hubungi Nizam di talian 019-435-1203. Mampu rasa, mampu beli. Saudara. Baik, saudara. Usai e-commerce, kita masuk sekarang ni Saudara Ismaili, Saudara Zazi Bohari, Rozani, Saudara Mazlan Khalib di Instagram. Ya. Kita masuk segmen naluri kehidupan. Ini agak sebagai jadikan panduan kehidupan kita. Kerana daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata bahawa Rasulullah SAW pernah memegang bahuku dan bersabda, jadilah kamu di dunia ini seolah-olah orang asing atau seorang pengembara. Jadi apabila kamu berada di waktu petang, janganlah kamu menunggu datangnya waktu pagi. Dan apabila kamu berada di pagi hari, maka janganlah pula kamu menunggu waktu petang. Manfaatkanlah waktu sihatmu sebelum sakitmu dan hidupmu sebelum matimu. Ini hadis riwayat Bukhari. Status hadisnya adalah sahih. Ya, saudara. Jadi kita sebagai umat, sebagai manusia, kena ingat, kita hidup di dunia ini adalah sementara, saudara. Jadi jangan kita jadikan dunia ini sebagai matlamat dan tempat tinggal yang hakiki. Dunia adalah jambatan kita menuju akhirat. Jadikanlah diri kita sebagai musafir yang perlu membawa bekalan yang sepatutnya. Sebagai musafir, kita perlu membawa ke semua amalan kita dan tidak. Kita akan meninggalkan semua harta-harta yang kita ada. Bekalan kita adalah amalan kita. Jadi untuk itu, saudara, elakkanlah bertangguh-tangguh dalam melakukan ibadat. Ingat, saudara, rebutlah peluang beramal ketika kita masih muda, masih sihat, kita masih ada harta, lapang dan semasa hidup ini, saudara. Kalau dah pergi ke sana nanti dah tak adalah. Saudara, ada waktunya bersedekah. Ini bulan yang baik ni, saudara. Ingat, saudara, negara rahmah, ummah sejahtera. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Cikgu Hibil atas kiriman mutiara katanya. Kata Cikgu Hibil, ya saudara Rosli, saudara Zubir, saudara Azhari Tok Kaya, di Instagram. Kata Cikgu Hibil, carilah sumber kasih sayang di hatimu. Pasti akan kau temui kasih sayang
di setiap hati insan yang lain. Ingat saudara? Jadi carilah sumber kasih sayang itu di hati kita sendiri. Kerana pasti kita akan menemui kasih sayang di setiap hati, setiap insan yang kita temui. Terima kasih Cikgu Ibil atas kiriman pantun, atas kiriman mutiara kata yang begitu berarti sebagai pedoman kehidupan kita. Ya, saudara. Dalam keadaan begini, saya lupa nak ucap terima kasih kepada saudara Rio dan saudara Jamil atas kiriman laporan tentang COVID-19. Ingat saudara, kita amat mengharapkan agar negara tidak berbelanja tanpa had. Kerana kita khawatir kalau negara berbelanja tanpa had, maka negara akan muflis. Itu kekhawatiran kita. Ini saya sekadar mengingatkan, berpesan, tidak lebih daripada itu. Terima kasih saudara Rusmini daripada Tom Pontian. Terima kasih. Saudara Syarifuddin Syahari, Sekuntum Mawar Merah. Saudara Syahari Cik Din, saudara Azhar, apa khabar? Saudara Hafsah Junaidi, Rosti Yunus, Kamal Zaman, Kakak Kolam Moh. Apa tunggunya? Apa fungsinya MPN pula? Tak cerai lah. Begitulah saudara Coca-Cola Moh. Cakap lebih nanti orang kata kita mengutuk orang. Itu keadaannya. Baik saudara. Bicara kita malam ini, tajuknya adalah resah di hati, bimbang di dada. Ini keadaannya. Apa yang saya maksudkan dengan resah di hati dan bimbang di dada? Kita santun dulu pantun Pak Nazil. Terima kasih Pak Nazil. Saban hari menghantar kiriman pantun untuk perkongsian kita bersama. Kata Pak Nazil, Mak Enon berasal Kedah. Sudah lama tinggal di Asahan. Pemimpin konon bertikam lidah. Itu cuma sandiwara murahan. Itu sebab dia pun rasa kadang-kadang dia orang bercakap seolah nampak bergaduh. Tapi sandiwara saja. Kita di peringkat akar umbi, kita di peringkat bawahan, rakyat marah ini. Kadang-kadang kita nak pening tengok perangai mereka. Kata Pak Nazir lagi, tercegat di pintu, bermuka selamba. Sekali pandang, berasa waham. Kacang hantu, mengadu domba, suka mengundang perselisihan faham. Ini kacang-kacang hantu ni lah sebenarnya nak mengacau, nak gandu sana, hantuk sini. Itu pandangan Pak Nazir. Dan Pak Nazir menjelaskan bahawa waham itu was-was. Saya suka Pak Nazir ni, dia akan menjelaskan. Bila kita rasa dia yakin bahawa kita mungkin tak faham, dia beritahu maksudnya waham itu adalah was-was. Maksudnya, tercegat di pintu, bermuka selamba, sekali pandang, berasa waham. Kacang hantu, mengadu domba, suka mengundang perselisihan faham. Terima kasih Pak Nazil atas kiriman pantun, di mana saya melihat banyak pantun-pantun yang Pak Nazil hantar itu penuh dengan sindiran dan peringatan kepada kita. Ingat saudara, saya juga perlu mengingatkan anda yang menyunting semula live saya, sebab malam ni mungkin ada lagi kenyataan-kenyataan yang agak serius yang perlu kita pandang, saudara. Bagi mereka yang menyunting semula live saya ini dan dimasukkan dalam channel YouTube dan sebagainya, semua itu adalah tanggungjawab anda. Saya tidak bertanggungjawab atas sebarang suntingan mahupun komen-komen. Ya, saudara Mat Faizi daripada Terengganu. Dan ingat, ini adalah pencerahan politik. Matlamatnya tidak lain tidak bukan sekadar memberi informasi kepada setiap warga kita, saudara. Hanya itu saja matlamatnya, saudara. Dan bila saya memberi pencerahan, kita mesti bersetuju untuk tidak bersetuju. Itu prinsip dan asasnya. We must agree to disagree, selesai masalah. Kalau saya rasa saudara setuju, okeylah. Kalau saudara tak bersetuju, lantarkan pandangan anda. InsyaAllah saya akan santun. Asalkan kita menggunakan bahasa-bahasa yang harmonis, saudara. Ingat, kita adalah warga cinta damai. Ingat, saudara? Hari ini cuaca daripada pagi tadi sampai ke petang nampaknya dah ada sedikit sinar matahari. Tapi panasnya memijar. Memang panas, saudara. Masuk ke rumah pun terasa panas. Dan bila mandi pun air dari paip pun rasa panas. Jadi saya mengharapkan agar setiap warga kalau boleh banyakkan minum air masak. Saya khawatir nanti bimbang dalam cuaca yang tidak menentu begini, saudara. Saya sendiri pun dalam keadaan lelong juga, saudara. Sampai situ laluk juga bila makan ubat batuk. Dan hari ini saya nampak masalah harga minyak masak ni masih lagi berterusan. Sedangkan kita mendapat laporan bahawa harga buah tandan segar, buah sawit BTS sudah pun jatuh merudum, saudara. Puratanya daripada 1,400 satu tan. Harga buah sawit tandan
sudah jatuh kepada RM950 satu tan di Semenanjung. Juga harga minyak sawit mentah CPO, crude palm oil, sudah jatuh dari purata RM7,000 satu tan kepada RM5,000 satu tan. Jadi sewajarnya lah harga minyak kelapa sawit ni, minyak masak kita ni seharusnya turun. Ini yang kita mengharapkan kepimpinan ini di Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hewan Pengguna berusahalah. Dan harga dah turun. Dan khabar juga kejatuhan buah tanah segar ni di Indonesia juga jatuh. Kerana katanya kini harga daripada satu tan di Indonesia cuma 1.1 juta rupiah ataupun lebih kurang RM320 saja. Jadi kalau di global pun dah jatuh, sepatutnya harga minyak ni jatuh. Saya mengharapkan agar ini sepatutnya bukanlah kena berita yang baik. Kalau harga buah tandan, harga CPO jatuh, maka ini akan mengurangkan pendapatan bagi warga yang felda, pengusaha ladang-ladang kelapa sawit. Tapi kita mengharapkan agar supaya pihak pimpinan dapat melihat bagaimana caranya untuk mengurangkan. Ya, harga buah sawit sekarang ni RM780 hari ini. Itu kata saudara Mustafa Ilyas. Itu keadaannya, bukan lagi 1,600 dan sebagainya. Saya haraplah. Kemudian Coca-Cola More dia kata subsidi 70 bilion. Barang-barang mahal juga. Jadi apa hal ni dia kata. Dan sebab itu saya kadang-kadang bila dengar kenyataan daripada timbalan Menteri Pertanian ni, kadang-kadang saya geram juga. Tapi di hari ini dia menafikan pula kenyataan tu. Secara. Dia kata lebay lepas ni, dia kata kenaikan harga barangan di pasaran tidak membebankan jika berbanding dengan negara lain atas alasan kerajaan ada menyediakan subsidi dan bantuan. Saya mendengar begitu, bengkaklah saya tengok. Kalau orang tanya saya nak jawab macam mana? Jawab saya mudah aja. Waklu. Itu je. Memanglah dia tak terasa bebannya. Yang rasa bebannya rakyat. Kita yang tak ada, yang setengah yang hilang pendapatan, yang ada pendapatan berkurangan. Dia orang mana ada kurang duit pun, sekupang tak turun gajinya pun. Tapi itulah saya baru tadi. Katanya dia menafikan buat kenyataan tersebut. Pula, mungkin selepas Ketua Pergerakan Pemuda, saudara Datuk Ashraf Wajdi membuat kenyataan. Kerana kata Ketua Pemuda, dia mendakwa bahawa orang yang sebegitu, dia sudah mati rasa. Apabila mendakwa kenaikan harga barang sekarang bukan masalah besar. Apatah lagi katanya, beliau membuat perbandingan dengan negara luar. Itu kenyataan yang keras daripada Ketua Pergerakan Pemuda, Datuk Ashraf Wajdi. Dia kata ini lebay tu yang menyifatkan kenaikan harga barang tidak sepatutnya menjadi masalah besar kepada pengguna Malaysia kerana situasi rakyat di negara ini lebih baik banding negara lain yang dikatakan lebih teruk. Jadi dalam kenyataan dipetik dari sebuah media tempatan, itu macam saya kata tadilah. Jadi dalam kes ini, kata Datuk Ashraf, mungkin dia telah hilang rasa. Tanya dengan saya, kalau jumpa dengan dia, jawabnya, waklu, itu je. Nak carut lagi tak boleh lah. Saudara, kita warga cinta damai. Dan sekarang ni, sebenarnya kenyataan dia ada, saudara. Hari ini pun, dalam melalui media Sinar, tanggal 1 Julai, suruh disemak balik lah. Yang melaporkan kerajaan akan terus mengambil program inisiatif. Betul, kita tahu. Tapi janganlah bandingkan rakyat kita dengan negara luar. Aduh. Saudara, dalam keadaan marah tu marah jugalah saudara. Tapi simpati kita warga cinta damai. Ingat saudara, saya terkesan bila tengok satu laporan media sosial. iReporter. Dia kata, saya tengok bahawa seorang bekas pengubah lagu. Saudara Wu Yao Jin. Beliau mengalami penyakit apa dia kata? Alzheimer. Alzheimer ni dia lupa-lupa. Kalau keluar ke lupa, dah kurus tengok. Dan beliau sekarang ni duduk di rumah, mendapat rawatan, usia dah 80 tahun. Dan sekarang ni Yayasan Kebajikan Artis Tanah Air yang dipimpin oleh Datuk DJ Dave, mereka sedang berusaha untuk membantu. Jadi kita, warga cinta damai, ingatlah jasa mereka. Sekurang-kurangnya saudara, dia ada menyumbangkan khidmat mati dalam dunia seni kita. Jadi jika anda ingin mengulur sumbangan dan bertanya khabar, bolehlah menghubungi Puan Salmiah, Yayasan Kebajikan Artis Tanah Air melalui telefon 019 988 3172. 019 988 3172. Ini laporan daripada kita reporter, saudara.
Saya bila benar melihat begitu, artis kita ramai juga yang terkesan. Tapi macam Datuk Yao Eugene ni, dia biasa kerja dekat RTM, mengiringi penyanyi-penyanyi kita dan menyumbangkan untuk memperkayakan seni budaya kita. Saudara, dalam waktu yang sama tu saya dengar pula Atan tengah mengamuk. Sekejap lagi saya beritahu. Cuma yang saya tak seronoknya, bila saya dapat laporan. Tiba-tiba pula Mufti Perlis, Datuk Dr. Mazhar, disaman sejumlah 2 juta oleh Presiden Pertubuhan Ahli Sunnah wal Jamaah Aswaja Dr. Zamihan Mak Zain, kerana katanya Mufti itu mengeluarkan kenyataan berbau fitnah. Saman tersebut telah pun difailkan melalui Tetuan Zulkifli Yong Azmi & Co. Jadi Dr. Zamihan merupakan penolong pengarah kanan bahagian penerbitan Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM dengan mendakwa kenyataan Dr. Asri berbau fitnah menerusi satu wawancara khas bertarikh 14 Oktober 2018. Saya bila tengok begitu saya menung. Macam mana agama saling saman menyaman. Yang saman itu penolong pengarah JAKIM. Yang disaman Mufti Perlis. Mufti. Jadi tak ada ke jalan lain, tak ada ke jalan perdamaian. Janganlah kita menggambarkan bahawa mereka yang bijak, yang pintar dalam bidang agama tu janganlah menggambarkan suasana yang sebegini. Kita ni daif, kita tidak kaya ilmu, kita mengharapkan menimba ilmu dari mereka. Janganlah mereka di atas berbalah. Saya harap begitulah. Jadi kita tak mahir dalam selok belok agama. Jadi mereka yang mahir tu jangan pula berbalah sama menyaman, tak elok. Terpulanglah pada Dr. Zamihan dan terpulanglah juga kepada Mufti Perlis. Saya ingat eloklah cari jalan perdamaian. Saudara. Dalam waktu yang sama, ini Fellow Majlis Tindakan Ekonomi Melayu, MTEM, Saudara Ahmad Yazid Osman, beliau sudah mempersoalkan mengapa Kementerian Sumber Manusia memilih Bestinet Sdn Bhd untuk mengendalikan sistem pengurusan berpusat pekerja asing serta terbabit dalam pengambilan pekerja asing. Ini dia sebab itu dia minta supaya Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM digesa supaya menyiasat perolehan kontrak pengurusan pekerja-pekerja asing oleh Kementerian Sumber Manusia yang didakwa menimbulkan beberapa persoalan dan keraguan. Jadi jelas Saudara Ahmad Yazid dari Majlis Tindakan Ekonomi Melayu, langkah Kementerian Sumber Manusia ini memberi kedua-dua kontrak itu kepada Bestinet secara jelas menimbulkan adanya konflik kepentingan sekaligus menggesa menyiasat berkaitan kontrak itu dengan Bestinet dan Alta Kirana, syarikat yang terbabit dalam pembicaraan kes rasuah Presiden UMNO Datuk Seri Zahid Hamidi. Jadi dia mempersoalkan, dia kata kenapa syarikat Bestinet yang diberi mandat menguruskan FWCMS ni turut terbabit dalam kerja-kerja pengambilan pekerja asing. Bukankah ini menimbulkan konflik kepentingan, katanya. Jadi MTEM menyarankan kerajaan termasuk agensi seperti SPRM menyiasat segera pemberian kontrak ini khususnya jika ada kaitan dengan dua syarikat ini iaitu Bestinet dan UKSB atau Kirana Sdn Bhd. Itu kenyataan yang dibuat oleh beliau. Jadi saya haraplah bahawa berilah perhatian atas tuntutan. Inilah Majlis Tindakan Ekonomi Melayu, saudara. Ini besoklah saya ingat ulas ni. Kenyataan Presiden UMNO. Dia kata Barisan Nasional tidak akan benar political cornering yang berlaku di Sabah berulang. Cornering tu mana lompat-melompat lah. Saya macam saya kata tadi tu, saya agak bersimpati dan bersetuju dengan pandangan penyanyi penghibur kita, Datuk Atan. Beliau menggesa supaya penyanyi-penyanyi baru dari negara jiran, sebab saya tengok sekarang ni dalam Facebook, dalam internet, dalam media sosial, mereka menyanyi lagu itu mendapat liputan sampai berjuta, ratusan ribu. Saudara, penyanyi-penyanyi ini menyanyikan lagu-lagu dari negara kita. Kita bangga. Tapi dalam waktu yang sama, dia kata Datuk Atan, penyanyi baru dari negara jiran perlu mendapat kebenaran terlebih dahulu sebelum merakamkan semula lagu-lagu hit dari negara kita yang popular satu ketika dulu. Menurut Datuk Atan, kebenaran itu sangat penting. Memandangkan lagu-lagu yang dirakamkan semula itu adalah hak milik penyanyi negara ini. Itu hak cipta kita. Nak pakailah tapi berundinglah. Ini masalah sekarang. Sekarang ni banyak kata. Kata Datuk Atan, dia kata sekarang ni banyak betul lah.
budak baru-baru nak up BBNU ni dari negara seberang merakamkan semula lagu-lagu hit kita yang dahulu-dulu. Dia kata okey, kalau mereka nak rakam, pakailah. Cuma, kau dah minta ke kebenaran? Kena minta kebenaran sebab dah guna lagu di sini. Nak rakam tu boleh, tapi biar betul caranya. Itu katanya saya haraplah agar persatuan atau pertubuhan yang menjaga kebajikan artis ini melihat persoalan ni. Malahan kata Tok Atan, kau nyanyi lembik-lembik tu kenapa? Macam ular kena pukul pula. Belajarlah menghormati lagu orang lain. Kita pun kalau kita nak menggunakan lagu daripada negara seberang, kita minta izin daripada penggubahnya, daripada penyanyinya. Itu keadaannya kita berjiran. Tak kira lah dia kata sama ada Rafa ke, Zidane ke. Kalau nak memandai-mandai, kau nak rakamlah elok-elok. Ini lembik lawyer katanya. Itu Datuk Atan. Beliau begitu prihatin tentang karya seni negara kita. Ni satu hal lagi pula ni. Ni kita masuk pula lagi ni. Tiba-tiba Majlis Permulaan Tan Sri Muhyiddin dia di Kelantan. Dia mengatakan bahawa Majlis Permulaan Negara perlu dibentuk. Itu perlu membentuk iaitu Majlis Permulaan Negeri pula. Artinya sekarang ni Majlis Permulaan Negara mesti ada. Ini Majlis Permulaan Negeri dia tiap-tiap negeri. Saya pun hairanlah. Bagilah cadangan macam mana sedangkan dah ada pula ni jawatan kuasa jihad. Aduh, takkan saya nak cakap waklu lagi, saudara. Itulah keadaan, saudara. Tak habis-habis, tak berhenti-henti mereka bercakap soal politik. Yang kita nak tahu, apa yang mereka lakukan untuk tuntas permasalahan yang dihadapi oleh rakyat. Laksanakan. Apa cadangan? Bukan tu menubuhkan Majlis Perundingan Negeri, peringkat negeri pula. Ini saya tak tahulah. Akan melibatkan kewangan juga, melibatkan pejabat. Itulah saya kata, kalau kita lantik orang yang gagal. Beliau, Tan Sri Muhyiddin lah sebagai Perdana Menteri yang gagal mentadbir negara. Lantik pula sebagai pengurusi Majlis Pemulihan Negara. Nak pulih negara. Macam mana kalau yang lantik orang yang jaga tu orang yang gagal? Saya tak tahulah. Pulanglah pada yang buat Perdana Menteri. Saya tak boleh cakap apa. Sebab ini kita cuma bagi pandangan kita. Dah ada Majlis Pemulihan Negara, tentulah dia punya pegawainya. Laksanakanlah. Tentulah perbincangan dengan menteri-menterinya. Laksanakanlah. Kenapa pula? Kena tunggu tubuh pula Majlis Perundingan Negeri pula dah. Habis kemudian kumpul semua tu, datang ke Kuala Lumpur ataupun bagi cadangan. Sampai bila? Orang sekarang ni, tengah ni lah. Kita ni dah nyanyi ikan. Aduh. Saya tak tahulah. Saya tak mau menamakan begitu, Saudara Kerry. Soal saya nak marah sangat Perdana Menteri pun, saya kadang-kadang fikir juga. Nanti orang kata asyik membalon aja. Sebab itu, kata Saudara Zainal, saya menerima kiriman tadi. Daripada Saudara Zainal, itu beliau merupakan mantan anggota pasukan keselamatan, polis. Dia kata, panas kan ni. Kerana UMNO ditibai lagi luar dan dalam oleh musuh dan di kalangan UMNO sendiri. Sebab itu dia kata, dia cadangkan sebagai pemimpin UMNO, seperti Datuk Sri Zahid, Datuk Najib, dia kata, tak payahlah keluarkan statement. Lebih baik diam diri je lah, dia kata. Lagi kita berjawab, lagi bercakap, lagi menimbulkan masalah jadi kelang kabut. Kerana dia khawatir jangan sampai UMNO ditolak oleh pengundi dalam pilihan raya umum yang ke-15 nanti. Kita pun tak tahu bila nak buat pilihan raya. Nampak gayanya berdalih-dalih lagi. Sebab ini katanya, saya percaya Barisan Nasional, UMNO juga telah menggerakkan jenteranya. Tapi soalnya bila? Sampai bila? Dalam keadaan sekarang ni, katanya Barisan Nasional wajib menang. Dan beliau terkesan dengan kenyataan saya semalam. Saya berterus terang, saya cakap semalam, itu mendapat dapatan saya, data-data saya. Daripada 67 kursi parlimen yang ada, daripada 222 itu, yang ada ni, dia ni untuk dikaut oleh UMNO ke, oleh Parti Keadilan ke, oleh Parti PBM, sebagai parti mana-mana parti lah, termasuk PAS dan Amanah, tinggal 167. 140 tinggal 120. 127. Dan saya melihat, jangan tuan marah, saya melihat bahawa kebesar Parti Keadilan dia, kurang-kurang pun dia ada dalam 41, 42. Berapa lagi tinggal pada kita? Macam mana nak bentuk kerajaan? Sebab itu, kalau kita adakan pilihan raya awal, sepatutnya lepas pilihan raya negeri Johor itu hari, bila PKR mengalami kekalahan, defisit keyakinan begitu teruk,
Saudara, waktu itu paling sesuai kalau kita mengadakan pilihan raya umum. Tapi sekarang ni Cak Muhammad nak buat macam mana? Sebab saya melihat Parti Keadilan sudah pun menggerakkan. Datuk Seri Anwar Ibrahim dah mula berkempen dalam YouTube, dalam media sosial. Rafizi dah berkempen apa semua. Mereka sudah menggerakkan. Dan kita pula terjebak dengan masalah. Ini kekhawatiran saya. Sebab itu, kita nak bertanya siapa sebenarnya yang mengarahkan. Macam Datuk Seri Tajuddin bercakap pompong-pompong itu. Apakah ada tangan-tangan gaib yang sedang mencaturkan supaya UMNO ini menjadi porak-poranda dengan serangan bertali arus terhadap kepimpinan tinggi UMNO. Persoalannya timbul sini adalah siapa yang mengarahkan serangan tersebut? Adakah ini salah satu strategi untuk melemahkan UMNO dan Barisan Nasional yang kita semua tahu? Dalam satu ketika itu kita dalam prestasi yang cukup tinggi mendapat keyakinan rakyat. Tapi masalah sekarang ini sudah pula ada kata tim A, tim B dan sudah ada bau percaturan yang mungkin menongkah arus untuk menyerang demi kuasa dan kedudukan. Tadi saya yang terbaru ni saudara, saya terkejut. Dalam pukul 8.45 sebelum Isyak tadi, terbaru dari Tanah Merah, Kelantan. Ni apa pula ni? Perintah pelantikan Tajuddin kenapa perlu heret agung? Itu besoklah saya cuba tengok. Saudara, terbaru dari Tanah Merah, Kelantan. Bernama, ini agensi berita resmi kerajaan daripada Tanah Merah Kelantan bernama melaporkan bahawa pengerusi Perikatan Nasional Tan Sri Muhyiddin Yassin berkata beliau telah mengadakan pertemuan dengan Yang Amat Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri untuk mengutarakan beberapa perkara penting termasuk jawatan Timbalan Perdana Menteri. Berapa hari lagi nak pilihan raya, masih lagi bercakap soal jawatan. Ni yang saya terkejut saya tadi. Kenapa begitu? Sebab saya kata lagi lama kita tunggu, lagi bermasalah nampaknya. Politik lah, bukan negara sahaja. Dari segi politik, lagi macam lagu. Sebab kata Tan Sri Muhyiddin, beliau selaku Presiden Bersatu, pertemuan itu telah pun diadakan beberapa hari lalu. Dan dia menuntut supaya perjanjian Perikatan Nasional dengan Perdana Menteri sebelum ini dapat dipertimbangkan. Artinya, Datuk Ismail Sabri ini ada perjanjian ke dengan Perikatan Nasional? Ini permasalahan yang harus dilihat, saudara. Ini kenyataan beliau yang dilaporkan oleh akhbar bernama. Saya dah bercakap berkali-kali. Sebab itu gambarnya semua menteri-menteri yang dulu berada dalam kerajaan Perikatan Nasional dilantik semula. Ini keadaannya. Dan dia kata, saya telah berjumpa dengan Perdana Menteri beberapa hari yang lalu di mana saya telah mengutarakan perkara penting termasuk soal perlantikan dalam kerajaan. Bukan saja mengisi kekosongan tetapi termasuk pelantikan-pelantikan baharu. Kita tidak minta lebih daripada perjanjian itu, tapi hanya soal perlantikan Timbalan Perdana Menteri dan Menteri serta syarikat-syarikat berkaitan kerajaan GLC dan badan-badan berkanun serta peruntukan kerajaan katanya. Ini yang dilaporkan oleh bernama dari Tanah Merah, Kelantan. Memanglah Tan Sri Muhyiddin sekarang ini berada di Kelantan. Mereka melancarkan program untuk Perikatan Nasional. Sebab dia bersama pemimpin masyarakat melancarkan jentera pre-end peringkat Kelantan di Tanah Merah, saudara. Jadi dalam perkembangan lain, Muhyiddin berkata Bersatu dan PAS setakat ini telah membuat keputusan akan menggunakan logo Perikatan Nasional dalam pilihan raya akan datang. So, getihnya dia dah bersetuju untuk bertempur. Yang kita pula nak layan lagi apa hal? Ini masalah saya nampak. Saya bukan nak marah pada Perdana Menteri, tapi perlu apa dilayan lagi? Sebab itu, jalan lain tak ada. Jalan lain sekarang ni, pilihan raya je. Saya bersimpati. I really piti ataupun bersimpati dengan Yang Amat Perdana Menteri bila semalam di Kota Kinabalu, Kelantan ni, Sabah. Dia kata, jangan serang saya. Dia minta lah warga UMNO, warga NET. Dia selalunya tuju pada saya dengan Lokman, Datuk Lokman Adam dan beberapa pelayan lain tu. Dia minta lah, dia kata, jangan serang saya, dia kata. Sebab beliau adalah Perdana Menteri dari Barisan Nasional. Jadi, sebarang tindakan menyerang dia bermakna melemahkan kepimpinan gabungan politik itu. Jadi dia kata, beliau adalah Perdana Menteri yang memimpin Kerajaan Persekutuan pada masa ini. Dan sebarang perbuatan menyerang kerajaan
adalah umpama menyerang kerajaan pimpinan Barisan Nasional. Sebab itu dia kata sebenarnya semalam dia berucap saya tidak berucap. Tapi sepatutnya dia kata saya diberi slot untuk berucap di Convention Barisan Nasional Sabah. Jadi dia kata dia minta maaf, tidak dapat hadir. Jadi dia berucap malam itu. Walaupun 5 minit katanya. Sebab ada orang kata Perdana Menteri disekat daripada berucap di Convention Barisan Nasional Sabah. Jadi menafikan. Okey, terima kasih. Jadi apa yang berlaku malam ini katanya jelas menunjukkan bahawa pihak di luar sedang cuba memecah belahkan perpaduan sama kita. Itu kata dia semasa dia berucap dalam majlis makan malam ahli Dewan Tertinggi Barisan Nasional bersama kepimpinan Barisan Nasional Negeri Sabah. Jadi justru itu beliau mengingatkan semua ahli Barisan Nasional supaya sentiasa berusaha ke arah merapatkan perpaduan sama sendiri serta meletakkan fokus yang jelas untuk menentang pembangkang dan bukan menyerang sama sendiri. Jadi apa sebab kita menyerang sama sendiri kecuali kita nak berperang sama sendiri dalam pemilihan parti. Sebab itulah pembunuhan karakter berlaku. Sebab kita nak bunuh sama sendiri kerana kita akan berlaku pertandingan sesama kita. Tapi apabila kita sudah tentukan tidak akan berlaku pertandingan sama kita, tapi akan berlaku PRU. Jadi patutnya kita fokus. Jadi sebagai Perdana Menteri, dia kata walaupun pada masa ini belumlah diketahui bila PRU-nya. Jadi semua ahli PN perlu siap sedia. Jadi malahan dia kata dia bertanya dengan Datuk Boh Mokhtar. Tapi Boh Mokhtar kata Sabah tetap ready, Pak. Sabah tetap ready. Jadi beliau juga berkata kerajaan akan terus cuba mengelakkan tentang soal kenaikan harga barang dan sebagainya, saudara. Jadi sekarang ni bila dia kata jangan serang saya. Kerana kalau serang saya berarti serang UMNO Barisan Nasional. Saya melihat itu kenyataan tulus ikhlas. Dan kita pun harus menyambutnya. Cuma kita mintalah selaku Perdana Menteri, dia menjaga dah orang keliling kelalang dia. Yang 3-4 orang tu yang bergelar menteri. Jangan pula dia serang Presiden. Jangan pula dia serang timbalan Presiden. Jangan pula dia serang kepimpinan UMNO. Wujudkan pula konon ada pertandingan. Patutnya Datuk Ismail Sabri lah layak je Presiden Parti. Buat apa diwujudkan? Mereka memulakan tentulah ada replikasinya di bawah. Jadi saya haraplah agar Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dapat panggil. Sebab you berkuasa. You are the Prime Minister. Mereka you lantik sebagai menteri. Panggil. Macam Anwar Musa ke yang tak puas hati. Tajudin Rahman nak dilantik sebagai duta besar ke Indonesia dan keliling kelalang yang lain. Bagi tahu sudah ceasefire, kita nak hadapi pilihan raya. Sepatutnya begitu. Mana boleh? Jangan serang saya. Waktu yang sama balon PM tak boleh gitu saya. Saya tak bersetuju. Saya memang bersimpati sebab saya dah bercakap berkali-kali. Seandainya kerajaan pimpinan Datuk Ismail Sabri mengalami masalah, kitalah warga UMNO ini yang akan memapah beliau. Ini masalahnya. Jadi beliau kena ingat bahawa bukannya kita benci, kita mengkritik. Bukan kita membalun, bukan kita marah. Sebab kita sedar. Saya sedar dan insaf diri melihat data-data yang ada di hadapan saya, perkembangan apa yang berlaku seandainya pilihan raya umum dilewatkan lagi. Lagi lama kita tangguh pilihan raya, itu keyakinan saya. Tanya saya mana data, bukti apa semua, tak boleh lah sebab belum mengundi lagi. Tapi saya melihat dalam keadaan sekarang ini, dengan kecelaruan politik, dengan suasana ekonomi yang begini, dengan rakyat, saudara lihat sendiri. Semalam ada unjuk rasa, betul, saya tak bersetuju. Sebab itu saya dah kata, tak sepatutnya lah kita mengadakan demonstrasi. Ini menggawatkan suasana. Jadi mengejutkan, orang pun nak datang nak melabur pun takut. Apa ni negara kita ni? Kita bukanlah negara yang penuh dengan rusuhan. Kita negara yang dianggotai oleh warganya lah warga cinta damai. Kita hidup harmonis. Tak sepatutnya kita berbalah, unjuk rasa dan sebagainya. Tak ada. Cuma kita mengharapkan pimpinan kenalah prihatin. Kenalah merasai jiwa apa yang dialami oleh warga. Jadi kalau ini Yang Amat Perdana Menteri minta kita tidak menyerang beliau, tak ada masalah. Kita akan bantu dia sebab dia naik Presiden UMNO. Sebagaimana kita ahli UMNO wajar mempertahankan presiden kita. Wajar mempertahankan timbalan presiden kita. Dan 3 lagi naik presiden serta pimpinan UMNO yang ada di Majlis Tinggi. Yang tak ada dalam Majlis Tinggi itu dia punya hal lah. Sebab kita dah tolak mereka.
Mereka yang bertanding kalah. Cuma mereka dipungut oleh Presiden. Pun tak berterima terima kasih. Kemudian bantai pula Presiden. Tentulah kita akan marah. Saya dah bercakap, okeylah orang kata Datuk Zahid begitu begini. Saya bagi amalan mudah. Untuk saat ini, ahli UMNO memilih beliau sebagai Presiden Parti. Dia adalah bapa kita sebagai warga UMNO. Orang maki bapa kita tepi jalan. Takkan kita dalam diri. Orang titik. Dan kita dapat tahu orang yang maki kita dekat kedai kopi bapa kita tu orang yang baik. Dengan orang yang kita sokong. Bayangkan perasaan kita. Jadi sepatutnya beliau mesti prihatin. Jangan minta sebelah pihak, sebelah lagi, kita teruk kena. Okeylah, orang kata tak baik Datuk Zahid. Betul. Anggaplah kita sedang memapah. It's a cripple baby. Orang kata macam mana pun anak kita adalah lebih baik. Hanya kita saja yang tahu anak kita. Hanya kita tahu bapa kita. Jadi bila orang mencerca dan maki hamun bapa kita, tak sepatutnya kita yes, kita ketawa, kita buat tangan. Itu anak yang bacol. Dan you kena ingat, you sebagai naib presiden. Datuk Seri Zahid adalah presiden. Kamu benarkan menteri keliling-kelalang kamu, wujud apa semua, balon presiden parti. Dan bila kamu mula diserang oleh orang presiden, orang yang bersimpati dengan presiden, mula kata jangan serang saya. Be fair. Saya cakap terus serang. Kita sayang dekat dia. Bukan kita tak sayang. Dan presiden berkali-kali mengulangi. Dalam Perhimpunan Agung UMNO. Disorak dan disambut sepenuh hati oleh setiap perwakilan warga akar umbi yang berhimpun di Dewan Merdeka. Datuk Seri Presiden kata, saya minta agar kita membantu Yang Amat Berhormat Datuk Ismail Sabri sebagai Perdana Menteri. Beliau jaga kerajaan. Saya dan Tok Mat akan menjaga parti. Dah jelas. Malahan seandainya kita pilihan raya nanti, kita menang, Datuk Ismail Sabri adalah Perdana Menteri, saya dan Tok Mat tetap nak jaga parti. Nak lagi apa? Takkan nak sign hitam putih? Takkan nak pikul tunjuk sebab semua orang? Takkan nak tunjuk cium mulut? Yang cium-cium ni, puak-puak tu, saudara lihat gambar yang keluar dalam media sosial. Saya nampak haus pipi Datuk Najib. Waktu beliau jadi Perdana Menteri, dicium. Malu kita tengok. Jantan sama jantan pun bercium. Cium tangan. Sebab saya bila jumpa Datuk Najib, saya kata, Datuk Seri, dah tengok, cek lah tangan you. Kenapa? Takut tembuk. Kerana waktu you jadi Perdana Menteri, cium tangan. Sampai tembuk lah. Melelik-lelik you. Itu keadaan saya. Jadi saya mengharapkan agar kita memang menyokong Datuk Ismail Sabri sebagai Perdana Menteri. No to about it. Tapi bila Muhyiddin bagi kenyataan begitu, saya terkejut. Dalam kita nak menghadapi pilihan raya dah dekat sangat ni dah. Tak tahulah kalau dia nak jadi buat pilihan raya setahun lagi. Ni belum lagi, dia kata, ini belum lagi tentang bagaimana kita meminda. Kita meminda. UMNO meminda. Ini perlembagaannya, iaitu pilihan raya pemilihan parti. Hendaklah diadakan selepas 6 bulan. Lepas pilihan raya, sesuatu pilihan raya umum diadakan. Ini, saya dengar di Sabah ada kenyataan. Dia kata dah mungkin ditetapkan pada 16 Julai nanti. Mana lebih kurang lagi dalam 14 hari. Dan sudah mula heboh mengatakan bahawa ROS mungkin tidak bersetuju dan sebagainya. So saya benung pula. Saya kata ROS ni siapa? ROS ini adalah pendaftar pertubuhan. Pendaftar pertubuhan di bawah siapa? Di bawah Kementerian Dalam Negeri. Kementerian Dalam Negeri itu bawah siapa? Bukankah The Supreme yang powernya Perdana Menteri? Datuk Ismail Sabri adalah Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Malaysia. Apakah ROS ataupun pertubuhan kesatuan ini tidak menghormati Perdana Menteri? Kerana Perdana Menteri sendiri, waktu diminta sokongan, selepas saja Datuk Seri Khalid Nordin mencadangkan, mengusulkan pindaan perlembagaan itu dibuat. Dan yang bangun waktu tak ada orang lain. Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Ismail Sabri, saya Ismail Sabri bin Yaakob dengan ini menyokong. Dah sokong, begitu sokongan Perdana Menteri, kamu nak macam mana ni? Sepatutnya tak ada isu. Sekarang ni saya dengar lah, kononnya begitu, kononnya begini. Tadi pun dalam saya punya WhatsApp yang saya terima, kawan-kawan, ada yang lawyer, ada yang pakar. Saya kata masalah sesebuah pertubuhan itu ditentukan oleh ahlinya. Jadi pendaftar pertubuhan dia tengok, okey, UMNO ini ahlinya nak minta begini, 1, 2, 3, 4. Asalkan tidak bercanggah dengan undang-undang.
Itu saja. Kalau ada bercanggah dengan undang-undang, panggil nasihat. Apakah UMNO, Majlis Tinggi UMNO, bukan pakar undang-undang? Apakah Datuk Seri Khalid Nordin yang membawa usul itu bukan orang yang tahu hal ehwal undang-undang? Apakah yang Muhammad Datuk Ismail Sabri? Beliau latar belakangnya sebagai peguam. Waktu dia menyokong pindahan begitu, apakah dia tak tahu soal undang-undang? Jadi nak dibangkang, nak dibincang soal ini buat apa? It's no two ways about it. Enough is enough. Jalankan kerja. Dan kita menanti sekarang ni, bila sebenarnya lewat pilihan raya. Lenjanlah saudara dalam keadaan sekarang. Sebab itu, kenyataan Datuk Seri Zahid Hamidi, dia di Sabah tadi. Saya mengucapkan syabas. Saya mengucapkan sekalung tahniah kepada kepimpinan Bermukhtar yang mampu mengumpulkan sekitar 5,000 warga, pemimpin, warga kerja Barisan Nasional di Kota Kinabalu dalam konvensyen Barisan Nasional di Sabah. Apa kata Datuk Seri Najib Zahid? Dia kata, selaku pengurusi Barisan Nasional, beliau melihat dan menegaskan telahan yang mengatakan Barisan Nasional telah sampai ke penghujungnya setelah tewas pada pilihan raya umum PRU 14 jauh tersasar. Sebaliknya, kata Datuk Zahid, rakyat rindukan Barisan Nasional dan mengharapkan Barisan Nasional kembali menjadi kerajaan selepas PRU 15. Rakyat amat rindukan BN, amat sayangkan BN dan mahukan Barisan Nasional menjadi kerajaan semula. Kalau mereka harapkan pada kita, maka janganlah kita hampakan rakyat. Itu kenyataan Presiden. Dia mengingatkan, bukan hanya mengingatkan Yang Amat Perdana Menteri, dia juga mengingatkan Bermukhtar. Datuk Seri Bermukhtar juga adalah sebagai timbalan Ketua Menteri Sabah. Kalau mereka mengharapkan pada kita, maka kita jangan hampakan rakyat. Kerana kita harus mewujudkan kesepaduan minda dalam kalangan kita. Katanya. Jadi beliau juga selaku Presiden UMNO berucap pada majlis makan malam bersama kepimpinan. Katanya fokus barisan sekarang ini adalah untuk menghadapi apa saja kemungkinan termasuk PRU. Atas kebangkitan ini, kata Datuk Zahid, saya yakin Barisan Nasional akan kembali semula dalam PRU yang ke-15. Jika pihak luar kata Barisan Nasional telah berakhir, tapi sebenarnya ada hikmah. Ada hikmahnya atas kekalahan kita. Misalnya di Sabah, tidak ramai yang fikir bahawa Barisan Nasional Sabah akan bangkit semula di atas. Tapi komitmen ahli-ahlinya kini menjadi sebahagian daripada kerajaan. Selain 4 parti teras dalam Barisan Nasional, kita ada 8 parti-parti gabungan. Jadi, ia tak terhenti di situ kerana sekarang ada 4 permohonan. Presiden UMNO mengatakan, selaku pengurusi Barisan Nasional, dia mengatakan ada 4 permohonan dari parti-parti lain untuk menyertai Barisan Nasional. Jadi, maka jika BN dah ada di hujung hayat politiknya, tak mungkinlah orang nak masuk dengan kita. Dan beliau menekankan bahawa hakikat politik sekarang ni sangat dinamik, tidak statik dan perlu perubahan. Sekali lagi beliau menekankan, kepimpinan baru penting. Tapi tanpa pula kita mengenepikan kepimpinan yang lama. Jadi, kerana itu katanya Barisan Nasional sentiasa mendukung hasrat rakyat. Saudara, dan saya melihat ini penasihat Barisan Nasional, Datuk Seri Najib, beliau bersemangat. Sewaktu menyampaikan ucapan dalam konvensyennya tadi, beliau menyatakan bahawa penurunan populariti Parti Premier Bersatu dan Parti Warisan memberi isyarat kepada Barisan Nasional bahawa ia mempunyai peluang lebih cerah untuk menguasai majoriti kerusi parlimen di Sabah pada PRU yang ke-15. Jadi nampaknya, kata Dr. Najib, Bersatu sedang menurun sebab mereka tak banyak sebut Bersatu sekarang. Cuma mereka jual nama GRS, Gabungan Rakyat Sabah. Dan PAS di Semenanjung pun akan gunakan logo sendiri katanya. Tapi tadi, sebentar pula tadi katanya, di Kelantan, PAS akan menggunakan logo Perikatan Nasional. Silakan, tak ada masalah. Jadi nampaknya secara individu, parti-parti lain macam tak ada kekuatan. Jadi sekarang ni terpulang pada warga UMNO dan Barisan Nasional untuk menyatukan minda tenaga. Ya, beliau berucap di ITCC. Dalam konvensyen Barisan Nasional Sabah di ITCC Penampang hari ini.
Sebab itu, yang seronoknya tu, ini kenyataan Tok Mat, Timbalan Presiden. Saya dengar juga, walaupun pendek, tapi cukup berarti. Kata Tok Mat, selaku Timbalan Presiden UMNO, dia kata apabila kita kalah dulu pada Pilihan Raya 2018, memang kita menyedari, kita orang yang insaf dan tahu diri. Kita bukan orang yang tak sedar diri. Kita bukan orang yang lupa diri, saudara. Dia kata, bila kita kalah pada 2018, ramailah, banyaklah kata-kata yang keluar melompat dari parti kita. Tok Mat mengulangi. Jadi pada ketika itu, kata Tok Mat, mereka ingat kapal kita ni dah karam. Dah tak ada lagi masa depan. Tapi alhamdulillah, berkat kesabaran Panglima-Panglima dalam Barisan Nasional Sabah, kita kembali membina dan Barisan Nasional bangkit. Malahan sekarang, kata Tok Mat, kita bersedia untuk mengambil alih Putrajaya. Jadi, rakyat hari ini sudah sedar berkaitan dengan kesilapan dalam memilih kerajaan lalu. Malah telah pun mereka tahu membezakan antara kerajaan terbaik, antara kaca dan permata. Jadi, sebab itu hari ini, Lautan Biru, kata Tok Najib, adalah tetap radu baitu. Jadi sebagaimana yang kenyataan saya adunkan, kenyataan Dr. Najib, dia kata dalam ucapannya, lepas PRU 14, terdapat 4 jenis kategori yang menyerlah yang kita dapat lihat. Pertama, adalah katak. Barisan Nasional hampir lumpuh. Betul, saudara? Barisan Nasional hampir lumpuh apabila ramai ketua-ketua bahagian dan ahli meninggalkan perjuangan demi mengejar kesenangan. Yang kedua, yang menyorok dalam gua. Mereka ni duduk senyap-senyap, tak mau buat apa-apa dan hanya muncul kembali apabila melihat Barisan Nasional bangkit semula. Ketiga, ada yang hidup dalam UMNO tapi pegangannya kerana pegang jawatan mula bersuara seolah mereka ini pemimpin daripada PPBM. Orang macam ini katanya, kata Najib, kita wajar tentukan keperluannya bila tiba masanya. Bagi saya, bukan tiba masanya. Memanglah bila sampai waktu kita memilih sebagai calon, tersingkirlah. Dan kategori terakhir, kata Najib, mereka yang taat setia kepada parti. Inilah, inilah yang bersama-sama Barisan Nasional Sabah ketika susah dan senang. Mereka inilah yang menstabilkan parti, memperjuangkan keperluan rakyat, memimpin ke arah pembangunan. Beliau dan pemimpin parti yang lain amat berterima kasih dan amat menghargai ahli-ahli setia Barisan Nasional Sabah yang kekal bersama. Cukuplah katanya. Beberapa pemimpin lain tu dia kata, dia mengenal. Ini. Sebab itu orang yang kita dah kenal pasti dah merasa kepanasan. Sebab itu mereka mewujudkan kepelbagaian insiden isu supaya kalau boleh nak meruntuh, nak menyingkirkan pimpinan di tingkat 38 itu, nak buang Datuk Zahid, nak buang Tok Mat, nak buang Tok Najib. Kerana ada je 3 orang ni, mereka tidak ada masa depan. Mereka ni kata-kata yang tidak akan dilayan dah. Mereka ni kata-kata yang duduk dalam gua diam je. Sekarang bila nampak cahaya, keluar balik. Ini keadaannya, saudara, yang harus diberi perhatian kenapa mereka mewujudkan macam-macam. Sebab itu kita jangan terpengaruh. Sebab itu, Bung Mokhtar dia memang garang. Tadi dalam ucapannya begitu berapi. Dia kata Barisan Nasional Sabah sedang mengkaji semula mengenai hubungannya dengan Gabungan Rakyat Sabah. Itu kenyataan tu besar dah. Kata Bung Mokhtar, jangan lupa UMNO Sabah mempunyai autonomi. Jadi arah ini, arah kita pilih ini akan memastikan Barisan Nasional tidak akan ditipu lagi. Sebab beliau mengulangi bagaimana UMNO ditipu oleh Parti Perubatan Bersatu yang mewujudkan GRS. Kita tidak mahu berada dalam kedudukan yang sama di mana Barisan Nasional berkawan dengan pihak lain yang hanya untuk dilayan dengan tidak ikhlas. Mengenai kritikan PBS pula, dia kata, terhadap dasar BN Sabah, Bung Mokhtar berkata PBS telah terbukti sebagai sekutu yang tidak boleh dipercayai. Dia mengulas kenyataan Maximus Ongkili. Kononnya Maximus menuduh sebuah parti Barisan Nasional memberikan kad pengenalan kepada pendatang tanpa izin. Ini telah pun dijawab oleh Datuk Seri Najib. Dia kata antara punca beliau dibenci
oleh Dr. Mahathir kerana bila beliau naik jadi Perdana Menteri, beliau minta ditubuhkan RCI untuk mengkaji bagaimana boleh berlaku, boleh bagi terjadinya pemberian kad pengenalan kepada pendatang-pendatang asing yang tidak mengikut proses-proses yang sepatutnya dalam isu kad pengenalan haram ataupun parti ini. Datuk Seri Najib telah pun mewujudkan, menubuhkan RCI. Dan benda ini berlaku zaman UMNO diperintah oleh Dr. Mahathir. Sebab itu dia kata Dr. Mahathir marah sangat pada dia. Itu dah jelas saudara. Jadi dia kata bermukta PBS sudah mengkhianati Barisan Nasional berkali-kali. Jadi cukup-cukuplah PBS, jangan jolok sarang tabuan. Kalau dia jolok, padah rasanya. Sebab UMNO dan barisan ini, kami bukan melukut di tepi kantang. Kita parti yang kuat. Kita parti keramat. Dia tuduh kita macam-macam. Dia yang melukut di tepi kantang. Oh, semangat bermukta. Saya angkat topi lah pada bermukta. Orang nak kata apa pun katalah. Bong turut mendakwa PBS sebelum ini melakukan banyak perkara yang menghancurkan negeri Sabah. Tu dia kata, saya belum bongkar, Pak. Sebab dia sekarang dah dalam kerajaan. Semua file-file lama tu ada di tangannya. Saya belum lagi mau bongkar PBS. Banyak lagi dia buat untuk menghancurkan negeri Sabah ini. Tunggulah, dia kata. Dekat-dekat pilihan raya ni, pasti, Pak. Dia sudah mula gendang. Kata Umar Mokhtar. Sekarang kita bukan dengar gendang, kita palu dia punya gendang. Dia salah orang. Dia ingat dia boleh ugut saya. Minta maaf pada dia. Itu kata Bung Mokhtar. Dan sesuatu kita melihat sekarang ni, buat macam mana pun, hari ini di Termeluh, seramai 50 orang ahli angkatan muda bersatu, Armada. Telah pun menghantar borang menyertai UMNO. Jadi mereka ni, kalau Armada ni, sebelum itu mereka tak masuk mana-mana parti politik. Bukannya ahli politik yang melompat masuk bersatu, tak. Ini anak-anak muda, mereka terpengaruh dulu masuk Armada. Sekarang ni mereka mengatakan, menurut Muhammad Fakhruddin, ketuanya, mereka hilang kepercayaan kepada kepimpinan atasan parti itu yang lebih mementingkan kuasa dan tidak cakna dengan kebajikan ahli Armada di peringkat bawahan. Sejak saya merintis penubuhan dan dilantik menjadi ketua Armada Termeluh, pemimpin atasan tidak peduli langsung nasib ahli, apatah lagi rakyat sejak Parti Bersatu ditubuhkan dan bergerak sehingga hari ini. Jadi katanya ramai anak muda khususnya nasib ahli Armada di sini tidak diendahkan apabila mereka kehilangan pekerjaan ketika ancaman pandemik. Waktu itu sedangkan Parti Bersatu berkuasa. Saudara Zul Ramzul, mantap di Sabah, insya-Allah. Saya kata itu bukan kata Armada. Itu Armada tu mereka anak muda. Kerana Armada ni, dia kata ni, you dah jadi ahli UMNO. You melompat parti lain. Tapi saya yakinlah, yang 50 orang ni, saya tengok anak-anak muda tadi, usianya pun di bawah, mungkin di bawah 20-23 tahun. Dan sebelum itu mungkin mereka tidak menjadi ahli UMNO. Saudara, itu gambaran yang kita dapat, saudara. Tapi, saudara, saya agak menarik. Tulisan sahabat saya, iaitu saudara Rizal daripada Endau. Dia kata, jangan baling batu sembunyi tangan. Dia mengingatkan pemimpin. Dia kata, saya rasa sebagai warga, orang lama, saya bila tengok anak muda seperti Rizal ini mencantikkan sesuatu, itu adalah rintihan hati. Bicara jiwa seorang pejuang peringkat akar umbi. So Rizal dia tak pandang apa-apa pun, tak minta apa-apa pun. Dia berjuang demi atas nama perjuangan. Sebab beliau adalah mantan atau pernah bekerja, berkhidmat dalam pasukan keselamatan. Jadi luahan hatinya dia kata pertama persoalan tentang perang mulut ataupun perang saudara sama UMNO. Dia kata tak elok. Cuma dia kata mulut kata jangan serang sama sendiri, tapi hakikatnya yang mulakan orang yang pro di sebelah sana. Dia kata harapan kami mudah saja. Kalau itu keadaannya, bubarlah parlimen. Selesai. Atau tidak ada masalah. Sebab bila kalau kita dah kata Sir Rizal, bila kita dah adakan pilihan raya, maka terbentuklah sebuah kerajaan yang tidak lagi bergantung pada orang lain. Hari ini suka tak suka saudara, yang amat muat Perdana Menteri, kadang-kadang dia bimbang. Macam selalu saya katakan, bahawa dia cuma duduk menempel orang boleh ugut. Dengarlah kenyataan tadi. Dekat-dekat nak pilihan raya dah. Tiba-tiba, Tan Sri Muhyiddin nak minta jawatan timbalan Perdana Menteri. Ini apa benda ni? Kalaupun bukan untuk diri dia, dia minta parti dia.
minta itu, minta ini. Apa hal? Jadi sebab itulah apa kata Saudara Rizal, mulut kata jangan serang sama sendiri. Tapi hakikatnya yang mulakan mereka. Nah, situasi hari ini dia kata amat menyesakkan. Perdana Menteri nak singkirkan menteri yang tak boleh buat kerja pun susah. Tak perform daripada 70 orang. Tapi bila nak ambil tindakan, nanti mereka tarik sokongan. Itu keadaannya, saudara. Saya melihat. Itu gambaran yang dizahirkan oleh Saudara Rizal. Dia kata orang atas ni bukan tahu masalah rakyat. Kami yang turun ke gelanggang. Kami yang pergi beli balah. Cari duit pasar, cari beli ikan, beli itu, beli ini. Kami. Bukan kamu. Kamu yang jadi menteri di atas. Kamu adalah ada supirnya, ada driver, ada orang gaji. Sebab itu anda tidak dapat merasai apa yang ada di hati rakyat. Rakyat nak minta tolong, dah tak boleh pula. Kalau bersuara pula dianggap sebagai pengkhianat. Kalau mengkritik pula dianggap sebagai musuh. Itu gambarannya. Jadi saya haraplah dalam keadaan begini, kita warga cinta damai perlu faham. Sudahlah. Ya, saya harap, Muhammad Perdana Menteri, okey, saya bersimpati dengan anda. Kita tak akan menyerang beliau. Tetapi, kena ingat, anda adalah Perdana Menteri mewakili Parti UMNO. Jangan sesekali mengizinkan UMNO ini dijadikan barang taruhan. Akhirnya, rakyat benci atas kesilapan kerana mendengar cakap orang-orang keliling yang tak tahu sama ada mereka memberi pandangan nasihat sama ada ikhlas ataupun tidak. Kadang-kadang kena ingat, sedang ini di Kelantan dah buat pengumuman bahawa Perikatan Nasional melancarkan dia punya gerakan untuk pilihan raya. Dan waktu yang sama dia kata PAS juga akan bertanding buat PN. Dalam kerajaan hari ini ada PAS, ada PBBM dan ada UMNO. Jadi apakah mereka yang nak bertempur dengan kita, memberikan pandangan, memberikan nasihat, memberikan khidmat bakti yang ikhlas. Mereka akan berusaha untuk mencari jalan supaya UMNO dilihat salah. Berhati-hati. Semoga Yang Amat Perdana Menteri tenangkan fikiran. Ingat, sebelum nak melaksanakan permintaan mereka, saya kata yang terbaik, kita bubarkan parlimen. Sementara menunggu, kita tunggulah besok. Jumpa lagi malam besok. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.